Gonzalo Higuain daripada seorang player bola sepak yang sangat hebat menjadi seorang lord sebab satu momen dekat World Cup 2014. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studios. So hari ni kita nak sembang sikit pasal seorang striker yang sangat hebat iaitu Gonzalo Higuain. Siapa tak kenal dengan Gonzalo Higuain ni? Gonzalo Higuain ni dah main dekat Juventus, dah main dekat Napoli, dekat AC Milan, Chelsea. Dan jangan kita lupa dia pernah main dekat Real Madrid. So hari ni aku nak cerita pasal perjalanan karier Gonzalo Higuain. Sebelum tu hampa tengok aku pakai jersey apa ni, iaitu jersey Manchester United, jersey baru. Jersey ni jersey league next season lah. Dan aku beli jersey ni daripada satu IG shop iaitu jersey_along. Jersey_along ni depa jual macam-macam jersey, jersey baru, jersey lama, semua depa jual. Dalam ni depa juga buat promotion, beli 2 helai dapat 1 jersey random. Tapi jersey random tu hampa boleh pilih sendiri. Itulah hebatnya jersey along ni. Dan kalau hampa takut kena scam lah kan, selalu kan beli kat IG shop ni orang takut kena scam kan. Dia pun ada Shopee. Hampa boleh terus beli kat Shopee dah, terus serang Shopee dah. Sebab itulah kebanyakan kita ni dah takut dah nak beli kat IG shop sebab banyak kena scam. So senang kata beli kat Shopee, kedai Shopee pun dia ada, dia ni memang trusted gila. Hampa nak beli kat IG shop boleh, beli kat Shopee boleh. Dan silalah tekan link dekat description kat bawah untuk beli dekat Shopee dia ataupun terus ke IG shop dia. Kita masuk balik cerita pasal Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain ni dia lahir pada 10 Disember 1987. Bermakna pada tahun ni dia telah umur 34 tahun. Dan tak mau cakap banyak, kita tengok permulaan karier dia sebagai player muda. Dia ni mulakan karier dia sebagai player muda dekat Argentina. Tapi kalau hampa nak tahu, dia ni bukan lahir dekat Argentina. Dia ni lahir dekat Perancis. So sekejap kita cerita pasal nationality dah. Tapi hari ni kita nak cerita pasal karier pemula dia dekat Argentina. Dia main bersama klub River Plate. Sebelum tu dia mulakan karier sebagai pemain akademi dekat situ. Sampailah dia berjaya buat debut. Waktu tu umur dia 18 tahun pada tahun 2005. Dan debut season dia bersama dengan River Plate ni sebagai player muda bagi aku agak sukses lah. Sebab dia telah berjaya menjadikan 13 gol daripada 36 penampilan bersama River Plate. Tapi total gol ni bukan dalam satu season. Total gol ni adalah 2 season. Tapi dia main satu season bersama River Plate dan next season tu dia main half season je bersama River Plate. Tapi apa yang membuatkan dia main half season je? Sebab Real Madrid main beli dia. Hang bayang waktu umur 19 tahun, Real Madrid dah dapatkan dia dengan harga 12 juta euro. Salah satu sebab Real Madrid dapatkan dia adalah disebabkan dia skor 2 gol lawan Boca Juniors. Kira waktu tu memang perform gila. So bila Gonzalo Higuain pindah ke Real Madrid ni, first season dia ni boleh dikatakan tak menjanjikan sangat lah. Sebab dia ni pun player muda sangat. Dan dia ni tak dapat banyak main. Sebab waktu tu striker utama Real Madrid adalah Ruud van Nistelrooy. Tapi pada tahun 2008-2009, waktu tu Ruud van Nistelrooy ni ada serious injury yang memaksa dia untuk buat pembedahan selama 4 bulan kalau aku tak silap. So kecederaan yang panjang ni lah yang membuatkan Gonzalo Higuain ni mendapat tempat utama dalam Real Madrid. Tapi waktu tu walaupun dia dapat tempat utama, coach ni masih lagi tak percayakan dia. Sampailah dalam satu game lawan Malaga, waktu tu Real Madrid menang 4-3 dengan depa, di mana Gonzalo Higuain skor 4-4 gol tu. Dan start tu lah Gonzalo Higuain ni start menjadi kepercayaan utama skuad Real Madrid. Dan dalam season tu juga dia telah menghabiskan season dengan menjadikan 22 gol Liga. Waktu tu catatan tu menyamai rekod Diego Forlan, David Villa dan juga Thierry Henry di Barcelona. So hang bayanglah waktu tu Gonzalo Higuain masih lagi muda, masih lagi mentah tapi boleh perform. Betul kata Syok. Dan pada tahun 2009-2010, Gonzalo Higuain ni semakin menjadi-jadi. Dalam season tu saja, dia telah berjaya menjadikan 27 gol dalam Liga. Rekod ni telah menyebihi catatan Zlatan Ibrahimovic dalam season tu. Dan juga teammate dia sendiri yang baru main iaitu Cristiano Ronaldo. Tapi dia kalah belakang Leo Messi lah. Hantar season 2010 tu macam mana Messi performa dia. Tapi pada season 2010-2011, Higuain ni telah mendapat satu kecederaan yang agak berat lah. Iaitu dia ada masalah dekat tulang belakang dia. Sampai memaksa dia terpaksa buat beberapa pembedahan. Dan Alhamdulillah lah pembedahan tu berjaya. Dan bila pembedahan tu berjaya, dia tak boleh main suka-suka lah padang. Dia kena tunggu 4 bulan lah. 2 bulan untuk recovery, 2 bulan untuk training biasa dengan tim. Dan ramai yang menjangkakan performa Higuain akan menurun. Sebab sebab selalu player ni lepas satu injury yang besar, prestasi depa ni akan menurun. Tapi tidak untuk Higuain. Dia telah buat comeback pada 28 April pada tahun 2011 dan dia berjaya skor hat-trick lawan Valencia. Kalau hampa nak tahu, Valencia ni adalah team favourite untuk Higuain. Kita tahu lah ada beberapa player ni depa ada team favourite depa untuk skor banyak gol, macam Messi lawan Eibar. Tak ada lawak tapi betul ya. Macam tu lah. Macam CR pula lawan Andorra. Tu tak tahulah macam mana. Tapi Higuain ni team favourite dia adalah Valencia. Dalam 8 game berhadapan dengan Valencia, 8 gol telah berjaya dicetak oleh dia. Dan kita fast forward ke depan, pada season 2011-2012, Higuain ni telah berjaya menjadikan 22 gol dalam Liga.
Dan 22 gol dalam Liga ni telah melebihi catatan teammate dia sendiri iaitu Karim Benzema. Waktu tu kira mereka ni fight untuk spot top striker lah. Sebab waktu tu Karim Benzema pun baru nak naik. Higuain pun tengah perform time tu. Tapi Higuain ni boleh dikatakan tentu lagi perform lah daripada Benzema. Dan pada season 2012-2013, kalau aku tak silap season tu adalah season Jose Mourinho. Season tu menjadi start terburuk Real Madrid sepanjang 36 tahun. Tapi dalam season tu walaupun start buruk untuk Real Madrid, Higuain tetap perform. Dan dalam season tu juga dia telah berjaya mendapatkan 100 gol dalam Liga. Dan dalam season tu juga dia telah berjaya mencetak gol ke 100 dia dalam Liga Spanyol. Dan kita boleh rumuskan karier Higuain ni dekat Real Madrid ni boleh dikatakan berjaya lah. Sebab dia ni telah berjaya menjadikan 107 gol daripada 190 penampilan untuk Real Madrid. Bagi aku agak berjaya lah tu. Melebihi 0.5 gol per game. Dan dia ni telah menang 3 La Liga, Copa de España dan banyak lagi lah gelaran trofi dia menang dekat Spanyol. Dan pada penampilan terakhir daripada season 2012-2013, dia ni telah membagi tahu yang dia ni akan pindah ke klub lain. Tapi kita tak tahu time tu klub mana yang dia nak pindah. Waktu tu rumor kuat mengatakan kencang dia nak pindah ke Arsenal. Tapi time tu kalau hampa nak tahu season 2013-2014, waktu tu kelab EPL ni tak menarik sangat. Banyak play store tak mau pindah ke EPL. Sebab time tu bagi aku time tu EPL tak hype sangat lah. EPL ni hype time tu, tapi EPL tu hype tahu-tahu tu lah. Dia pun tak boleh fight dekat Euro tu lah membuatkan banyak play store tak mau pindah ke EPL. Tapi bukan macam lah ni lah. Lah ni play store ramai suka pindah ke EPL. So kita balik ke cerita Higuain pula. Last kali Higuain ni dia pilih untuk pindah ke Napoli bersama Pepe Reina daripada Liverpool. Dalam season tu dia pindah ke Napoli dengan harga 40 juta daripada Real Madrid. Kira Real Madrid ni buat untung lah. Dah lah beli 12 juta, perform dekat Real Madrid, jual dengan harga yang tinggi iaitu 40 juta pula. Dan Higuain ni dia tak ambil masa yang lama pun untuk nak perform dekat Napoli. First game dia waktu pre-season lawan Benfica, dia telah berjaya skor gol pertama dia. Dan dalam season pertama dia saja dia telah skor banyak gol lawan tim-tim penting. Macam Juventus, macam AC Milan, macam Atalanta. So memang dia ni perform gila lah first season dia. Masuk ke second season dia, Higuain ni telah berjaya menjadikan 2 gol waktu lawan Juventus waktu Super Copa de España. Waktu tu Napoli lawan dengan Juventus. Dan ni telah memaksa bawa ke extra time dan akhir sekali Napoli menang juga dengan Juventus. Dan season 2015-2016 bagi aku ni adalah season paling peak untuk Gonzalo Higuain lah. Bagi aku season ni memang aku suka gila tengok performa dia. Memang meletup gila time tu. Sebab setiap kali bola dapat kat kaki dia mesti gol. Dapat bola kat kaki dia mesti gol. Dan dalam season tu juga dia telah berjaya menjadikan 36 gol dalam Liga. 36 gol weh, banyak oh. Catatan 36 gol ni telah menyamai catatan Gino Rossetti yang dicatatkan pada tahun 1928 dan 1929. Di mana Gino Rossetti season tu juga telah berjaya menjadikan 36 gol. Bagi aku 36 gol untuk Higuain ni memang perform gila. Memang meletup gila season tu Higuain. Kalau main game pun memang sedap lah pakai Gonzalo Higuain. Aku ingat lagi tentu main FIFA Online. Kalau hampa ingat lagi tentu main FIFA Online 3. Tentu memang syok lah guna Higuain. Dan ni dah lah laju, keras, shooting masuk gol pula. So memang padu lah dia ni. Awak aku masuk pasal game ni. Okey, kita semua balik pasal bola, okey? Dan dalam season tu nak membuatkan Gonzalo Higuain ni nampak lagi power lagi. Walaupun dia telah berjaya skor 36 gol, hampa tahu tak tempat kedua skor berapa gol? Tempat kedua ni 20 gol pun tak sampai, iaitu Paulo Dybala 19 gol season tu. So season tu memang Higuain perform sorang-sorang lah dekat Napoli. Dan dengan catatan 36 gol dalam season tu, ni telah menarik minat banyak kelab lah, terutama sekali Juventus dekat situ. Sebab hantarlah Juventus ni dia lebih kurang macam kelab dekat Malaysia ni lah. Ada satu kelab tu tapi tak mahu sebut nama lah. Dia suka beli play store kelab lain. Tapi dalam Malaysia ni kita faham lah, play store ni kalau duduk dekat kelab depa je memang gaji tak dapat lah. Memang makan Maggi tiap hari lah. Bagus jugalah pergi pindah kelab tu. So kita balik ke Juventus. Balik aku ni melalut betul ya. Selepas sebulan speculation perpindahan dia dekat Juventus, last kali dia pindah juga ke Juventus. Hampa tahu tak harga dia pindah ke Juventus berapa? Dengan performa 36 gol dalam season lepas tu, bagi aku memang berbaloi lah harga ni, iaitu 90 juta euro. Dia main Juventus dengan harga 90 juta euro. Waktu tu transfer terbesar dekat Itali sebelum dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo. Time tu Higuain boleh dikatakan kemas lah. Dia pindah ke Juventus dengan rekod pemain South America yang paling mahal yang pindah. Sebelum Neymar memecahkan rekod tu untuk pindah ke PSG. Tapi time tu transfer Higuain paling mahal lah. Tapi bila dia pindah ke Juventus ni, hang bayangkan gambar promo dia pakai jersey Juventus pun dah nampak dah. Dia ni naik berat badan. Naik berat badan bukan sikit-sikit, memang banyak. So benda ni lah yang agak merisaukan orang lah. Ramai lah yang mengatakan dia ni dah overweight lah, dia ni dah obese lah. Apalah obese tu dah lah aku tambah. Tapi ramailah yang kata dia ni overweight sebab play bola sepak ni mana boleh overweight. Lebih sikit je tak boleh nak lari berat. Tapi bila dia pindah ke Juventus ni, boleh dikatakan tak adalah teruk sangat performa dia. Tapi mungkin dengan harga 90 juta euro tu boleh dikatakan gagal lah dekat Juventus. Walaupun dikatakan gagal dekat Juventus, dia telah berjaya menang banyak title dekat Juventus. Kira berbaloi lah dia pindah pergi sana. Menang title Serie A, Copa Italia, masuk ke UCL final tapi kalah dengan Real Madrid lah time tu.
Dan tu tak boleh nak buat apa lah. Mereka kalah dengan peak Real Madrid dan tu. Kalah 4-1. Ingat CR buat noodle hair. Memang tak boleh nak buat apa dan tu. Kita fast forward ke depan. Kira Gonzalo Higuain ni dia main dekat Juventus. Sampailah satu season, iaitu season 18-19. Juventus ni hantar dia loan ke AC Milan. Bila hantar loan ke AC Milan ni memang nampak sangatlah Juventus ni memang nak buang Higuain. So depa hantar Higuain ni ke AC Milan bukan hantar saja. Depa loan ni bukan loan saja. Depa loan ni dengan option to buy. Maksudnya kalau AC Milan nak beli hujung season pun boleh. Dengan harga 36 juta euro. Hang bayangkan daripada 90 juta euro turun ke 36 juta euro. Semua disebabkan kenaikan berat badan dia dan penurunan prestasi dia waktu tu. Tapi baru separuh season je dia pindah dekat AC Milan. Dia skor 5 gol. Sebab AC Milan pun bayar yuran perpindahan untuk loan dia. Mahal juga, 18 juta. So AC Milan ni rasa macam tak berbalik lah. Lah kali Higuain ni dipinjamkan ke Chelsea. Hang bayanglah seorang play star ni dipinjamkan ke dua kelab yang berbeza dalam satu season. Bagi aku agak sedih lah season ni untuk Higuain. So dia pindah ke Chelsea. Hang patah lah performa dia dekat Chelsea macam mana. Tak ada lah perform mana. Tapi okey lah, dia skor 5 gol juga dalam season tu. Dan pada season 2019-2020, dia balik ke Juventus. Dan tak lama pun dia main dekat Juventus. Pada 17 September 2020, dia telah terminate kontrak dia bersama Juventus. Terminate ni atas persetujuan bersama lah. Tapi apa nak tahu sebab pada terminate? Sebab 2 hari je lepas dia terminate tu, dia join satu kelab MLS. Kelab bola sepak dekat United States lah, iaitu Inter Miami. Dan dia main dekat Inter Miami tu sampailah lah ni. Dan kita boleh katakan kira Higuain ni boleh dikatakan sukses lah dalam bola sepak. Walaupun perpindahan besar dia dekat Juventus ni tak berjaya. Tapi performa dia dekat Napoli ni memanglah selalu akan diingati. Dan kita cerita pula pasal performa dia dekat international career. Higuain ni sebenarnya dia masih dilema nak main untuk Argentina ke untuk Perancis. Sebab hang bayanglah dua-dua tim ni dua-dua tim besar. Kalau dia silap pilih tim je, mungkin tim yang dia tak pilih tu akan menang World Cup ataupun menang major tournament yang lain. Tapi lalah kali dia pilih juga Argentina. Dan dia telah buat debut pada tahun 2008 waktu tu Argentina lawan Guatemala. Debut dia tu, dia telah berjaya skor 2 gol dalam debut dia. Waktu tu dia pemenang 5-0 dengan Guatemala. Dan pada World Cup 2010 pun dia telah berjaya dipilih sebagai starter untuk Argentina. Dan performa dia dekat World Cup tu boleh dikatakan agak perform lah. Sebab dia mengakhiri tournament tu dengan second top goal scorer waktu tu. Dia telah berjaya menjadikan hat-trick waktu lawan Korea Selatan dan 1 gol lawan Mexico. Dan yang paling menarik, hat-trick Higuain ni telah menyamai rekod 2 lagi player Argentina, iaitu Gabriel Batistuta dan seorang lagi player Argentina yang aku tak ingat. Dan pada edisi World Cup 2014, ni lah yang dia bertukar menjadi seorang lord dekat situ. Walaupun dekat kelab waktu tu dia perform dengan Napoli, tapi World Cup 2014 ni boleh dikatakan World Cup yang gagal lah untuk dia. Waktu tu dia dipilih sebagai player utama di bawah Alejandro Sabella. Gonzalo Higuain ni dia start dalam grup. Gonzalo Higuain ni dia main dalam group stage semua game. Lepas tu skor satu-satunya gol waktu lawan quarter final dengan Belgium. Lepas tu boleh katakan perform lah. Main dekat semi, lepas tu lalah kali masuk ke final. Bila masuk ke final ni lawan Jerman, semua orang tak boleh lupa lah momen ni. Dia ada 2 open chance. Dan 2 open chance tu boleh dikatakan tak ada siapa pun boleh cabak dia. Dan dia boleh shoot macam tu je. Kalau shoot tu tepat, Neo save tak apa juga. Ni shoot tu tak masuk langsung. Shoot tu melalut. Bukan 1 shot, 2 shot. Lepas tu lagi nak menambahkan keburukan lagi dalam game tu, dia telah berjaya skor gol. Tapi offside pula. Bagi aku ni lah momen yang paling dekat untuk Messi dapatkan trofi World Cup. Tapi digagalkan oleh teammate dia sendiri iaitu Gonzalo Higuain. Tapi nak buat macam mana lah, tak ada rezeki. Dan lagi nak memedihkan keadaan, waktu tu aku tengok memang Argentina memang layak menang dalam game tu. Tapi disebabkan banyak chance dibuang oleh Higuain, bukan dia seorang lah, teammate dia yang lain pun sama juga. Dan last kali Jerman dapat gol melalui jaringan Mario Götze. Bagi aku memang rugi gila lah kalau tidak Argentina boleh menang World Cup time tu. Sebab ambayarlah Higuain tu open chance. Dia one on one dengan dia, tapi tak boleh skor. Pedih mat time tu. Aku time tu aku nak lah Argentina menang. Aku nak lah Messi menang trofi dia kan. Tapi tu lah, sayang. Buat macam mana, tak ada rezeki. Buat kata Fakri Sakrani, bola tak masuk juga. Dan last sekali pada 28 bulan 3, 2019, dia telah mengumumkan persaraan international dia daripada Argentina. Dia telah mengumumkan persaraan ni waktu dekat Sky Sport lah. Waktu tu ada interview dengan dia. Dan dia cakap, bagi aku agak sedih layak ni. Dia kata saya telah mengumumkan persaraan dan saya rasa happy untuk tengok kawan-kawan main. Dia kata lagi mungkin keputusan ni akan membuatkan ramai happy, memandangkan ramai tak suka saya main dekat Argentina. Dan dia katalah ramai yang kutuk dia, ramai yang kata kat dia, menyebabkan family dia jadi sedih dekat dia. Yalah, family hang kena kutuk kan, family hang kena kecam, biasalah memang sedih lah. So Higuain ambil keputusan ni untuk bersara dan untuk tak main lagi dengan skuad utama Argentina. Bagi aku walaupun Higuain ni tak berjaya menang World Cup dekat Argentina, tak berjaya menang apa-apa dekat Argentina, tapi dia ni tak boleh lah kita katakan gagal dekat Argentina. Dia ni boleh katakan biasa-biasa lah, tak ada lah berjaya. Sebab catatan gol dia pun boleh katakan baik juga, iaitu 35 gol daripada 75 penampilan. So perform jugalah. Tapi momen World Cup 2014 tu yang membuatkan ramai tak boleh lupa dengan dia. So tu lah cerita pasal Gonzalo Higuain yang masih lagi main dekat Inter Miami lah ni. Tak silap aku dia main dengan abang dia kot kat situ.
So all the best Gonzalo Higuain. Cakap macam dia tengok video aku. Okey, sekali lagi kalau hampa nak beli jersey ni, beli dekat jersey_along, okey. Ada link Shopee, ada link IG dekat bawah, hampa tekan dekat situ. Memang boy, harga murah, berpatutan dan kualiti. Dan siapa lagi player hampa nak aku borak, dan kalau hampa suka player yang online komen tu, hampa like komen dah sekali. Komen paling banyak like macam biasa aku akan buat video lah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.